Okey, hai semua, selamat kembali ke Belajar Editing menggunakan Premiere Pro. Topik yang ketiga. Topik pertama saya dah jelaskan tentang file management. Topik yang kedua saya dah jelaskan tentang panels ataupun Premiere Pro punya interface. Dan topik yang ketiga saya akan share tentang keyboard shortcut. Untuk pengetahuan, keyboard shortcut ni bukannya keyboard shortcut yang default Premiere Pro punya, tapi yang saya dah customize mengikut keselesaan saya dan apa yang saya suka guna. So kalau korang betul-betul nak ikut tutorial ni, nak ikut saya punya custom keyboard shortcut ni, saya akan tinggalkan link untuk korang download, link Google Drive. So korang tengok dekat description, saya akan tinggalkan satu link kat situ. Korang download, lepas download korang copy je file keyboard shortcut ni. Saya dah save nama Zimam keyboard shortcut. Okay, korang copy, pergi ke dokumen dan kemudian Adobe Premiere Pro 13.0, masuk ke korang punya profile ni. Kalau korang punya PC nama dia Saleha, so dia akan jadi profile Saleha. Okay, kemudian pergi ke window dan paste saja keyboard shortcut saya tadi kat sini. Okay, so lepas korang dah paste kat situ, korang restart Premiere Pro korang, ataupun kalau korang belum buka tak apa, buka Premiere korang. Dan bila dah buka Premiere Pro, pergi ke edit keyboard shortcut, ataupun shortcut key dia ialah Control Alternate K. Okay, so sekarang ni yang saya pakai ialah saya punya custom keyboard shortcut. So kat sini Zimam. So kalau korang yang belum pakai, mungkin dia akan Adobe Premiere Pro default. Ni default punya keyboard shortcut. So bila korang dah copy tadi keyboard shortcut tadi, dia akan ada kat bawah ni. Okay, Zimam. Okay, tekan je OK. Okay, so seterusnya saya terangkan tentang general keyboard shortcut dululah. Okay, contohnya macam Ctrl C untuk copy. So korang select clip ni, Ctrl C, copy. Dan juga kemudian kalau korang nak paste, Ctrl V. Okay, ataupun ada cara yang lagi senang untuk copy, ialah select clip yang korang nak copy, tekan alternate dan drag clip tersebut. Okay, so dah ada dua clip ni. Seterusnya untuk cut, ataupun korang tak nak clip tu ada kat situ, select clip tu, Ctrl X. Dan kemudian korang nak clip tu ada kat sini, tekan je Ctrl V untuk paste kat sini. Okay, dan seterusnya delete untuk korang delete clip. Okay, delete clip ni, delete. Okay, dan kalau korang nak undo, Ctrl Z, so dia ada balik. Dan seterusnya ialah home dan juga end. Home akan bawa korang punya playhead ni, home akan bawa playhead korang ke starting timeline. So saya tekan home, tengok ya, saya punya playhead kat sini sekarang. Saya tekan home, dia pergi paling depan. Kalau saya tekan end, dia akan pergi ke hujung. Okay, home, end. Okay, seterusnya kalau korang nak zoom in ataupun zoom out korang punya timeline, tekan je simbol tambah ataupun tolak ataupun plus minus. So saya nak zoom in kat sini. So saya tekan plus. Okay, zoom in. Dan juga minus untuk zoom out. Okay, so untuk zoom in ataupun zoom out korang punya timeline, selain korang guna tambah dan juga tolak tadi, plus ataupun minus, korang boleh juga tekan alternate dan juga korang punya mouse punya scroll. Nampak? Korang tekan alternate dan scroll. So kalau korang scroll ke atas, dia akan zoom in. Scroll ke bawah, dia akan zoom out. Okay, dan satu lagi ialah untuk enable ataupun disable clip. Katakanlah clip ni korang tak nak delete, korang nak biar kat situ dulu, tapi korang tak nak tengok dia. Salah satu cara ialah korang turn off lah korang punya ikon mata ni, turn off. So nampak, dia akan turn off. So takkan nampak. Tapi kalau korang nak turn off untuk satu clip je, nak disable ataupun disable clip tu, tekan je shift dan juga E. So dia akan enable dan juga disable clip tu. Bila dia disable, dia akan jadi warna kelabu sikit. So sekarang ni korang punya timeline dah korang dah zoom in. So kalau korang nak scroll timeline ni, kalau tak nak guna benda ni kat bawah ni, slider kat bawah ni, scroll je guna korang punya mouse wheel. Tapi kalau korang punya mouse wheel tak scroll ke tepi, boleh pergi ke preference, timeline. Okay, korang pergi ke timeline mouse scrolling. Kalau korang punya ni duduk dekat vertical, tukar ke horizontal. Okay, tekan je OK. So sekarang korang boleh scroll korang punya timeline dengan mouse scroll. Okay, dan seterusnya untuk basic keyboard shortcut yang lain, space untuk play ataupun pause. Okay, space. Space sekali lagi untuk pause ataupun stop. Ataupun korang boleh guna keyboard shortcut JKL. Huruf J, huruf K, huruf L. Huruf J akan play secara reverse. Maksudnya kalau saya tekan J,
Maksudnya kalau korang tekan J, dia akan play secara reverse. Dia akan play ke belakang. Dan K ialah untuk pause korang punya playback. So saya tekan J, saya tekan K untuk pause. Dan L pula ialah untuk play forward. Play forward ni play macam biasa lah. Tapi kelebihan JKL ni ialah korang boleh play secara fast forward. Memang kita akan banyak guna space untuk play. Tapi kalau korang nak preview korang punya timeline secara fast forward, boleh tekan L, dia akan play secara normal speed. Dan korang tekan L lagi, tekan L lagi, tekan L lagi, dia akan play secara fast forward. Okey, sebagai contoh, L, L, tekan lagi L. Okey, nampak? Dia akan play secara fast forward. Okey, seterusnya, kalau korang nak movekan korang punya playhead ni secara satu frame demi satu frame, contohlah kalau korang ada nak cut clip, korang nak cut clip tu betul-betul satu frame tu je korang nak cut. So korang zoom in sampai betul-betul rapat. Dan ini ialah satu frame. Cara nak gerakkan satu frame ni guna arrow key ataupun dekat keyboard korang anak panah ke kiri dan ke kanan. Kanan. Kiri. Okey. So guna anak panah kiri ataupun kanan untuk bergerak untuk gerakkan korang punya playhead satu frame demi satu frame. Tapi kalau korang nak gerak lebih laju, tekan shift dan juga anak panah, dia akan gerak, korang punya playhead tu akan gerak sebanyak 5 frame. Okey. Shift kanan, dia akan gerak sebanyak 5 frame, berbanding kalau korang tak tekan, dia akan gerak secara satu frame saja. Okey, seterusnya untuk cut clip. Dan perlu ingat, ini ialah saya punya custom keyboard shortcut. Okey, so untuk cut clip ataupun nak split clip ni satu clip. Untuk cut clip, tekan C. Okey, C. Okey, so dia dah cut clip. Okey, lepas kita dah cut, katakanlah korang tak jadi nak cut clip tu, tekan Ctrl J untuk joinkan balik clip tu. So sekarang dia dah join balik clip tu yang mana kita dah cut. Okey, seterusnya ialah V. V ialah untuk selection tool. Selection tool ni untuk basic untuk kita select clip lah. Okay, ini V, select clip, nak select clip ni. Okay, tadi V. Okay, sekarang B pula. B untuk buah. Okay, function B ni ialah untuk rolling edit. So function rolling edit ni ialah contoh macam clip ni, korang nak tarik clip ni ke sini sikit, nak tarik lebih sikit ke sini, tekan je B, tekan kat tengah-tengah ni dan tarik. Okay, tarik ke sini. Okay, dan seterusnya untuk kita punya cutting process. Ini saya suka keyboard shortcut ni. Okay, ini cara biasa yang orang guna. Dia guna razor tool ni. Okay, dia contohnya dia nak bahagian depan ni je, dia cuma nak bahagian sini dia tak nak. Okay, biasanya dia orang akan guna razor tool. Dia orang cut kat sini, lepas tu dia orang pergi ke selection tool, tekan V, select clip ni, tekan delete, dan seterusnya select area kosong ni, tekan delete sekali lagi. So banyak proses. Sekarang ni saya ada satu keyboard shortcut yang boleh, dengan satu keyboard shortcut ni je, dia akan buat dalam beberapa proses tadi dengan hanya satu klik. Kita tengok balik, saya nak bahagian ni, saya tak nak bahagian ni. Okay, so keyboard shortcut dia ialah M. Okay, M dia akan buang bahagian kanan. Kalau nak buang bahagian kiri, contoh korang tak nak bahagian sini, korang nak bahagian sini, tekan je N. Okay, so dia akan buang, dia akan trim terus, rapatkan terus clip tu. Dan seterusnya ialah untuk insert mode. Sebagai contoh, korang nak masukkan klip baru dekat tengah-tengah ni, antara dua klip ni. Kalau korang tarik je klip baru, contoh saya tarik daripada B ni, tarik ke sini, dia akan potong klip kita yang dua tadi, sebab dia akan masuk kat tengah ni. So dia akan potong klip ni. Tapi macam mana kalau korang tak nak potong klip tu, korang nak dia masuk betul-betul kat tengah ni? Ok, senang je, tekan Ctrl dan drag klip ni ke sini. So dia akan tolak klip lain ke belakang, dia akan masuk ke sini. Ini insert mode. Ok, sekali lagi kita cuba, tekan Ctrl, left click, tarik ke tempat yang korang nak. Ok, so dia akan tolak klip lain ke belakang supaya bagi ruang untuk dia masuk. Ok, seterusnya keyboard shortcut untuk speed ataupun duration. Biasanya saya guna benda ni kalau nak main slow motion lah. Kalau contoh klip korang tu cinematic, korang nak bagi nampak slow motion. Ok, kita guna klip ni. Ok, ini normal speed. Kita cuba slowkan klip ni.
tekan je Ctrl R. So akan keluar panel ni. Sekarang ni speed dia ialah 100%, normal punya speed. So saya nak slowkan dia. So maksudnya saya nak kurangkan dalam 40%. So 100 tolak 40, 60. So kita bagi dia 60%. So sekarang dia akan play secara slow motion. Okay, itu untuk slow motion. Okay, seterusnya untuk pergi ke next ataupun previous edit point. Edit point ni ialah setiap kita punya cut ataupun hujung ataupun permulaan klip. Contoh ini ialah hujung klip, ini ialah awal klip ataupun kita punya cut tadi. So cara mudah daripada korang duk pergi bawa timeline korang pergi sini. Okay, aku nak kat sini, aku nak pergi kat sini. Korang boleh tekan A ataupun S. A akan bawa korang punya playhead ke belah kiri, S akan bawa korang punya playhead ke belah kanan. So contoh saya tekan A. Dia akan pergi ke setiap edit point ataupun setiap cut yang kita ada. Okay, kalau S pula dia akan pergi ke kanan. S. Okay. Okay, untuk seterusnya, untuk korang pilih klip yang dah link. Kalau klip tu dia dah ada video dan juga audio sekaligus. Contohnya, okay, contohnya klip ni, kalau korang select, dia akan select dua-dua sekaligus. Sebabnya klip ni memang datang sekali, dia memang dah link sekali. Tapi macam mana kalau korang nak select audio dia je? Contohnya korang nak buang audio dia. Okay, contoh nak buat macam tu. Kalau secara biasa, dia akan link terus klip ni. Okay, kalau korang select klip ni, korang delete, dia akan delete sekali dengan video. Tapi macam mana kalau korang nak delete audio ataupun video sahaja? Senang je, tekan alternate dan juga left click. So dia akan select klip tu sahaja. Okay, ataupun sekarang ni klip ni dia link, dia sekaligus. Tekan je Ctrl L untuk link ataupun unlink. Okay, sekarang ni klip ni dia dah unlink. So korang boleh pilih salah satu je untuk delete. Okay, seterusnya ialah untuk kita gerakkan kita punya klip selain kita gunakan mouse macam ni. Okay, buat macam ni. Okay, tarik ke sini. Korang juga boleh guna keyboard je untuk gerakkan satu frame. Contohnya macam korang nak tarik macam ni, macam ni. Kalau nak banyak boleh, tapi kalau korang nak gerakkan sikit-sikit, contohnya macam 1 ke 5 frame macam tu, select klip tu, tekan alternate dan juga tekan anak panah. Contohnya saya tekan alternate, saya tekan kiri. Saya zoom sikit, mungkin tak nampak. Ok, select klip, tekan alternate dan juga anak panah ke kiri. So dia akan bawa klip tu satu frame. Dan kalau korang nak bawa klip tu banyak sikit, dia tak nak satu frame, nak bawa 5 frame sekaligus, tekan alternate, shift dan juga arrow key. Sekarang ni saya guna arrow key kiri. So dia akan bawa 5 frame ke kiri. Kalau korang nak bawa ke kanan, guna arrow key kanan. Ok, atau kalau korang nak bawa ke atas ke bawah pun boleh, tekan alternate, tekan arrow key atas. Ok, bawah. Ok, seterusnya, katakanlah korang nak alih korang punya klip semua ni, korang nak select semua, korang boleh buat macam ni, left click dan tarik korang punya mouse untuk select semua klip dan alih ke mana korang nak lah. Ok, ataupun satu lagi, tekan je Ctrl A untuk select semua dan korang boleh alih. Ok, contohnya sekarang korang dah select. Kalau korang nak deselect balik, tak nak select, tekan Ctrl Shift A. Ok, seterusnya kalau korang nak select klip belah kanan saja ataupun belah kiri saja. Sebagai contoh, korang nak isi klip kat sini, kat tengah ni. So maksudnya korang kena alih semua klip kat belakang ni, kena alih semua ni ke belakang, sebab nak bagi ruang untuk klip lain. Korang boleh je select semua macam saya tunjuk tadi, ataupun untuk senang guna keyboard shortcut Shift S. Shift S ialah function dia untuk pilih semua klip belah kanan. So korang boleh tukar ke selection mode balik, V, tarik ke belakang. So sekarang ni korang boleh isi klip yang baru kat sini. Ataupun Shift A untuk korang pilih semua klip belah kiri. Ok, contohnya korang nak pilih semua klip belah kiri ni. Ok, sekarang dia pilih semua klip belah kiri. Dan korang boleh pilih klip ni, tekan V untuk tarik ke tempat lain. Tapi katakanlah korang nak pilih klip dalam satu track saja. Sebagai contoh, kita ada guna beberapa track. Ok, contoh klip ni kat track ni, klip ni kat track ni. Ok, kita ada beberapa layer track. Dan korang nak pilih semua klip belah kanan dalam track yang pertama je. Track ni je korang nak pilih. Shift S untuk pilih track belah kanan. Ok, Shift S. Dan jangan lepas korang punya shift tu. So klik sekali, dia akan pilih semua klip pada track yang korang pilih je. Kalau korang nak pilih di track ni, tekan shift, track ni je.
Shift, klik, dia akan pilih yang track ni je. Sama juga kalau korang nak pilih semua klik belah kiri, tekan je Shift A, dia akan pilih semua klik belah kiri bila masa korang tekan ni. Kalau korang tekan kat sini je lah. Kalau korang tekan kat sini je lah dia ambil. Ok, kalau korang nak pilih pada satu track je, tekan Shift dan klik sekali. So dia akan pilih klip yang ada di track tu je. Ok, seterusnya keyboard shortcut untuk bahagian audio. Ok, untuk audio, kalau korang nak kuatkan korang punya volume audio tu, tekan je G dan letaklah berapa value yang korang nak. Sebagai contoh, sebagai starting saya letak 5. Ok, letak 5 dan tekan ok. So korang boleh nampak audio wave tu dia akan jadi makin besar. Ok, saya buat balik. Mungkin tadi tak cukup zoom in. Ok, saya besarkan sikit ni. Ok, kita tekan G, letakkan value dia 5. Ok, nampak dia punya audio wave tu dah makin besar. Ok, kalau korang nak kurangkan pula, tekan je G dan letak minus 20 sebagai contoh. So audio wave tu dah jadi kecil dan volume dia pun dah makin slow lah. Ok, itu yang slow. Kalau kita tambah, ok, nampak beza dia. Ok, seterusnya kalau korang nak adjust dia punya volume, tadi gain, volume lain. Ok, untuk volume ada line putih kat tengah ni. Korang punya audio ni ada line putih ni. Kalau korang naik, tekan dia dan tarik ke atas, volume audio korang akan jadi makin kuat. Kalau tarik ke bawah, dia akan jadi makin slow. Ok, kita cuba dengar sambil kita play. Kita akan cuba naikkan. Saya tarik bawah sekali. So audio dia tak akan bunyi pun. Ok, senyap. So sekarang saya nak tarik naik ke atas. Ok, itu dia function dia untuk volume punya slider ni. Ok, kalau korang nak buat audio tu daripada slow jadi kuat ataupun daripada kuat jadi slow, korang kena buat keyframe. Ok, untuk keyframe ni, atas line putih ni korang tekan control dan juga left click. Ok, nampak dia akan buat satu point. Ok, kat sini korang nak buat audio dia mula-mula slow. Sampai sini audio dia jadi kuat. So korang buat satu lagi keyframe ataupun point, tekan control, left click. Sekarang korang ada 2 point. Satu sini point, satu lagi kat sini point. So bahagian awal ni korang tekan point ni, tarik ke bawah. Ok, so daripada sini audio korang akan slow. Bila sampai sini dia akan jadi kuat. Kita try dengar. Okay, so itu audio daripada slow jadi kuat. Macam mana pula kalau nak daripada kuat jadi slow? Sama tak? Cuma terbalik je. Okay, kat depan ni kita buat daripada kuat. Okay, satu point kat sini, control left click. Dan kat sini satu lagi point, control left click. So bahagian belakang ni tarik ke bawah. So dia akan jadi daripada kuat jadi slow. Kita cuba dengar. Aduh. Apa kena menedit lah. Boleh tak jangan bagi mic kerja kat kita? Okay, dengar. Okay, so seterusnya kita masuk bahagian buat marking in dan juga out. In dan juga out ni biasanya pada saya paling penting masa nak export lah. Bila kita export video, contohnya kalau korang buat video, walaupun korang punya editing tu start daripada sini, korang boleh export start daripada belakang. Okay, contohnya bahagian depan ni korang tak nak, korang nak start export video tu daripada sini. So cara dia korang perlu buat in dan juga out. Okay, untuk buat in tekan je I, dan untuk buat out tekan je O. So nanti bila korang export video, video korang cuma akan bermula daripada sini sampailah ke sini. Okay, dia tak akan export daripada awal ni. Dia akan export antara kita punya in dan juga out. So untuk keyboard shortcut in dan juga out ialah I dan juga O. Dan seterusnya untuk kalau nak lagi senang, contohnya kalau korang nak export satu video ni, korang boleh je select semua ni dan tekan Z. Z ni function dia, dia akan buat marking in dan juga out untuk klip yang kita pilih. Sebagai contoh, kalau saya pilih klip ni, saya tekan Z, dia akan buat in dan juga out untuk bahagian klip ni. Okay, kalau saya pilih klip ni, tekan Z, dia akan buat in dan juga out untuk klip yang kita select. Okay, dan untuk nak clearkan kita punya in dan juga out ni, tekan je X. Okay, so in dan out tu dah tak ada dah. So sekali lagi tekan Z, ada in dan out, tekan je X untuk remove in dan juga out. Okay, kita dah sampai ke hujung. Kita nak export video kita. Kita dah habis buat editing. Kita nak preview dulu. Sebelum kita nak export, kita nak preview dulu satu kali. Takut-takut nampak ada apa-apa silap ke, apa-apa kekurangan ke. So kita nak preview dulu. So kalau korang nak preview, nak tengok macam ni, screen ni sekarang ni kecil kita punya preview. So korang boleh tarik ni
untuk besarkan, tapi still lagi tak full screen. So keyboard shortcut untuk full screen ialah Control dan juga saya tak pasti nak sebut button ni apa dia, tilde ke tilde ke. Yang pasti dia yang macam ulat tu sebelah nombor 1. Okay, so tekan je Control dan juga tilde. So korang boleh tengok secara full screen. Okay, kalau nak exit full screen ni tekan je escape. Okay, korang dah escape. Okay, kalau ataupun korang boleh tekan je balik Control tilde. Okay, so itu dia. So saya bagi contoh untuk export. Bila dah settle semua, korang nak export. Sebagai contoh, kita nak export bahagian sini. Macam saya cakap tadi, kita kena buat in dan juga out untuk marking kita punya mana kita mula dan mana kita punya akhir clip. Okay, sebagai contoh saya nak clip. Untuk nak contoh ni, kita export sikit je lah. Okay, kita select clip ni, tekan Z untuk in dan juga out. So dia akan export daripada sini sampai ke sini saja. Dan tekan Ctrl M untuk export. Ctrl M. So dia akan keluar pop-up export setting. So biasanya saya guna H264. Ni betul lah. Untuk preset ni biasanya saya guna high bitrate ataupun medium bitrate. High bitrate, video korang high quality, tapi pada masa yang sama dia punya file size memang besar. Kalau korang punya video tu panjang, korang ambil high bitrate, memang file dia akan jadi besar gila. Sebagai contoh kat bawah ni 19 MB. Kalau saya ambil medium bitrate, quality dia akan low sikit, tapi pada masa yang sama dia punya file size kecil sikit. Okay, medium bitrate saya tekan, daripada 19 MB jadi 5 MB je. So seterusnya output name ni ialah korang punya nama video yang korang nak export ni. Sebagai contoh, korang klik je untuk select korang punya location nak export kat mana. Sebagai contoh, kita export kat desktop ni. Okay, desktop, bagi nama dia export test. Okay, tekan enter untuk save. Kemudian kat bawah ni render at maximum depth, yang ni tick. Dan satu lagi tick kat bawah ni, use maximum render quality. Okay, tick yang ni juga dan tekan je export. So tunggu dia habis export. Okay, so dah habis export, korang pergi ke desktop. Okay, so inilah dia video yang saya export tadi, export test. So try play. Okay, okay, so itulah dia untuk tutorial kita kali ni, untuk yang topik ketiga mengenai keyboard shortcut. So saya harap dengan perkongsian keyboard shortcut ni, korang punya editing proses lepas ni akan jadi lebih laju, lebih mudah, dan juga korang dapat jimat masa. Okay, so kita jumpa untuk video seterusnya. Assalamualaikum.